Baik, kes positif COVID-19 di negara terus menunjukkan tren menaik dan ia membimbangkan masyarakat. Bagi yang dijangkiti, pastinya kegelisahan dan kesedihan menyelubungi diri. Namun berbeza dengan pesakit yang membabitkan 7 beranak di Perak selepas disahkan positif COVID-19. Dan keadaan kesemua mangsa menarik perhatian warga net yang melihat penerimaan mereka dari sisi yang berbeza. Jadi bagi berkongsi rasa itu di talian Skype ketika ini adalah Ketua Keluarga Berkenaan, ya, Dr. Samsu Ambia Ismail, yang juga Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan. Assalamualaikum, Dr. Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, pertamanya apa khabar doktor sekeluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad SAW. Saya sekeluarga alhamdulillah recovering semakin pulih dan dah rasa macam seperti sedia kala sekarang. Dan penerimaan doktor sekeluarga agak berbeza, ya, dengan apa yang diterima doktor sekeluarga. Jadi bagaimana doktor menangani sekeluarga menerima yang sekeluarga dijangkiti? Ya, memang sedih dan dilema pasal ya kita tahu penyakit ni mudah dijangkiti. Jadi bila saya terkena, peringkat awalnya saya risaukan anak-anak saya kerana jika salah seorang tak kena, jadi tak ada orang akan menjaga anak saya. Tapi saya cuba tabahkan hati, mengharungi detik-detik getir pada peringkat awalnya. Tapi dengan kekuatan ahli keluarga dan juga doa-doa daripada seluruh rakan-rakan membuatkan saya lebih bersemangat. Walaupun saya amat bersimpati pada yang tidak bernasib baik, kita sedekah Al-Fatihah, tapi saya cuba kuatkan semangat saya. Dan anak-anak doktor pun sempat buat video TikTok, ya. Itu apa untuk memberi semangat atau mengatakan yang bila dijangkiti virus COVID, hidup perlu diteruskan atau apa matlamat yang saya memang tak tahulah apa dia orang buatkan pasal, tapi yalah, kita sama-sama melawan penyakit. Mungkin dia orang, saya tak perasan dia buat tu untuk menghiburkan diri dia. Selepas ni saya rasa positif mind tu dan juga semangat positif tu akan membantu dia melawan penyakit ni. Walaupun ialah saya bersimpati pada yang lain, tapi saya rasa video ni memberi sedikit harapan, cahaya dan juga semangat dan kekuatan pada waris-waris yang lain ni yang di mana ahli keluarga terlibat dalam COVID ni. Tapi walaupun keceriaan tu, saya rasa kita harus mengambil berat masalah ini, walaupun kita harus betul-betul berhati-hati dan juga datang ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Itu yang dikatakan mungkin setengah yang akan ambil mesej berlainan ya doktor, melihatkan keletah anak-anak doktor yang mengatakan mungkin akan mengatakan tak ada apa-apa, tak ambil serius. Jadi apa komen doktor supaya orang mengambil COVID-19 ni adalah satu masalah yang serius walaupun ada keceriaan di kalangan ahli keluarga doktor? Ya, terutama saya minta maaf lah kalau ada yang terkecil hati ataupun dengan gelagat anak-anak saya ni, saya mohon maaf. Tapi ialah sebagai siap lapisan masyarakat, kalau kita tengok kadar-kadar peningkatan yang meningkat hari-hari dan ramai di kalangan kita yang sebenarnya dijangkiti yang kita tidak tahu kan. Saya tidak menyalahkan mana-mana anggota masyarakat bila saya terdedah dengan penyakit ini kerana semua adalah mangsa. Jadi kita harus memandang serius perkara ini. I think kerajaan dan seluruh kaki tangan kesihatan, kaki tangan keselamatan dan juga yang mereka yang berada di sepadan telah bertungkus lumus untuk membendung masalah ini. Jadi saya memohon pada seluruh lapisan masyarakat supaya mengambil berat tentang kesihatan, ikut arahan jarakkan diri, pakai topeng keselamatan dan juga selalu membersihkan diri bila kita menyentuh sesuatu. Doktor, mungkin soalan terakhir, ada nasihat tak untuk petugas kesihatan lain? Saya bagi perspektif saya sebagai pesakit dan juga yang terlibat secara langsung dengan merawat pesakit,
supaya kita kekalkan kita punya universal precaution, maksudnya, tapi lebih lagi daripada biasa, di mana kita bila merawat kes-kes respiratory ini yang mungkin datang dengan asma atau lain, lebih langkah-langkah lebih ketat harus kita jalankan, dan sentiasa dapatkan pemeriksaan segera jika terdapat tanda-tanda, kerana kita sekarang ni tidak tahu apa yang kita akan jangkiti untuk masa sekarang. Baik doktor, kami Dan doakan doktor. kuatkan semangatlah untuk kaki tangan kesihatan. Kuatkan semangat. Saya kadang-kadang kesian tidak dapat bersama di saat-saat yang diperlukan ni. Kuatkan semangat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Pakar ni ke Pulau Sokongan yang telah betul-betul selmus merawat kami sekeluarga. Terima kasih banyak doktor. Kami doakan doktor dan keluarga segera sembuh. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh? Rika dengan siapa tu? Isteri saya. Bukan Ai, mudanya isteri. Macam anak. Alamak. Ke saya terlalu tua. Boleh macam punya tu kan. Bagi di Sinar bersama Cik Rahim dan Angah, kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac sehingga 14 April. #duduk rumah, #stay at home. Borak Jalapan kita masih lagi bersama dengan Dr. Samsu Abia. Sedia maklum di mana beliau dan ahli keluarga beliau merupakan pesakit COVID-19 positif, dan alhamdulillah kini mereka sekeluarga sembuh sepenuhnya dan bebas daripada COVID-19. Alhamdulillah. Ya Allah. Doktor, saya nak tanya doktor lah doktor. Bagaimana rawatan bila di awal dia ada fasa kan sakit ni, dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan. Jadi macam mana kita nak tentukan tahap kita tu? Sebab katanya kalau orang nak rawat kita pun dari jauh, takut nak dekat dengan kita. Macam mana tu doktor? Dia saya baru kena itu kan, dia dikata ada grade 1 ni macam tak ada tanda. Isteri saya tahap 2, maksudnya dia ada demam dan batuk sesama saja. Saya demam, batuk sesama, jangkitan paru-paru tapi tidak memerlukan oksigen. Tahap 4 ni dia perlukan oksigen, tahap 5 ni masuk ICU lah. Allah. Setahu saya lah, pasal saya ni bukan bahagian ni kan, pasal lagi pun benda ni benda baru bagi saya kan. Jadi semua tahap tu tak boleh jumpa orang dah. Tak kira lah walaupun baru tahap 1 kan. Dia boleh penyebar penyakit lah. Ya. Betul lah. Habis doktor, macam mana cara doktor di sana memberi rawatan? Terima rawatan. Dia pakai full PPE. Oh ya. Jadi setiap sakit satu PPE tau. Jadi kadang-kadang sukarlah. Saya sekarang ni rakan-rakan saya yang bekerja di Jabatan Kecemasan, apa yang jaga respiratory patient ni tak akan keluar dah untuk makan sekali. Pasal baju tu pun kalau kita buka tutup akan banyak pakai. Kita tahu kan PPE ni pun dah tak cukup kan. Jadi semua sekarang ni full PPE. Dulu sekadar pakai topeng dengan sarung tangan je kan. Betul. Agak panas lah. Saya kadang-kadang kesian untuk yang petugas-petugas. Saya balik daripada Ipoh ke Teluk Intan naik bas tau. Dipindahkan daripada Ipoh 6 hari, dipindahkan ke Teluk Intan. Jadi pemandu tu tak boleh buka aircon. Dia orang pakai full PPE. Saya tengok sampai ke Teluk Intan dah macam mandi tu. Saya kata Allah Akbar. Semangat lah tu. Saya betul-betul terima kasih pada yang bawa tu dan juga yang assistant tu kan. Macam air berpeluh pasal kita tak buka aircon. Tapi masa kuarantin tu masih ditempatkan dalam satu bilik yang sama lah ward yang sama. Dibagi belakang ward tu 8 katil kami je lah. Tapi macam mana doktor kalau katalah di kuarantin tu ada orang tahap 1, tahap 2, tahap 3, bila dicampurkan sekali tu tidak takut ke akan tersebarnya orang yang tahap 3 pergi ke tahap 1? Dia tahap tu bergantung pada kita punya latar belakang kesihatan. Jadi semua dah positif dah. Corona. Jadi dia orang anggap dah positif. Okeylah, semua dah positif kan. Cuma kita kena kekalkan lagi lah. Kadang-kadang orang positif tu dah jadi negatif kan hari ke-13 kan. Itu boleh dapat balik semula. Saya dengar daripada kajian-kajian yang mana orang yang dah negatif, kalau dia terdedah ada kemungkinan dia dapat semula. Jadi kita kekalkan jarak. Masih kita kena pakai topeng dalam ward. Dia tak akan tukar tahap disebabkan kita jumpa orang lain tu lah. Dia tukar tahap tu bergantung pada masalah kesihatan kita sendiri. Tahap kesihatan kita. Okey, doktor, terima kasih banyak. Okey, kita akan terus bersama dengan Dr. Samsu Abia selepas ini ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Tapi selamat Hari Raya, maaf
sentiasa memberi semangat ketika di hospital, sentiasa entertain saya, kawan-kawan saya, diorang hari-hari update dekat Instagram semua kan. Saya nak cakap terima kasih and stay safe, stay home. Selamat Hari Raya. Baik, terima kasih Erika. Satu jawapan yang cukup matang ya Syarif sebagai anak sulung kita lihat ni. Pastinya mak ayah beruntung dapat anak macam ni dan adik-adik senyum semua adik-adik dia. Bapak dia lulus tak? Lulus tak? Lulus tak? Andai Hafiz je. Ayah dia kata aku sumbat kau hospital. Okey baik. Terima kasih Hafiz dan juga Erika. Lepas ni Hafiz akan bersama dengan tetamu lain pula pasti. Kita sambung sembang Dr. Syamsu. Seronok dengan cerita pengalaman anak dia. Tapi itulah dia. Di hospital ni suasananya berbeza-beza. Ada cerita gembira, ada cerita yang sedih. Doktor berada di hospital, mungkin melihat banyak senario, banyak emosi di hospital. Mungkin hari banyak kita duduk sembang cerita yang ceria. Kalau kita boleh sentuh satu dua, bagaimana emosi di hospital sebenarnya? Yalah, bila masa tu kita ada 3 pakar dan beberapa orang. Bila saya ditarik, saya pakar pertama ditarik, pakar kedua, saya 3 masuk. Lepas tu seorang demi seorang staff dia lari. Jadi masa tu dia orang perasaan saya tengok daripada kuasa ibu dia orang dah tak ceria. Jadi dia orang kata apa nasib kita orang perbuatan ada sesuatu juga membantu perbuatan yang dalam latihan. Selain itu saya juga membuat beberapa yang lain skop kerja saya termasuk perlindungan perubatan, medical coverage macam sukan-sukan besar, Formula 1, MotoGP, untuk kawalan untuk VIP, terutama Perdana Menteri Abu Sultan, untuk kita bagi medical coverage. Selain itu kita ada buat juga perkhidmatan pre-hospital care, maksudnya ambulance services yang kita juga salurkan, dan juga beberapa bedah ringan dibuat di Jabatan Kesemasan. Itu skop kerja kita lah di Jabatan Kesemasan. Alright, I think dah untuk ini saya. Dan back to our topic, COVID lah. Right. Boleh doktor explain sikit the definition of the pandemic itself? Benda ni adalah satu benda baru, COVID-19 ni kan. Taklah baru, dah hampir 2 tahun kan. Dibawa oleh negara sebelah, negara bukan dibawa oleh kita yang sebagai tempat tumpang dan negara mereka. Sebenarnya saya tak apa nak pandai sangat dari segi latar belakang COVID ni, pasal saya bukan bidang saya dalam infectious disease. So bila kita cakap pandemik, maksudnya dia dah merebak dan jadi wabak kan. So yang perlu kita tahu ialah kaedah transmisi dia kan, melalui cair badan, aerosol, dan juga melalui kadang-kadang kita punya udara je lah, airborne dan juga aerosol yang saya faham. Camera rolling. Play sikit ni. Tunduk till down. Okay. Okay. Please. C2, shot one, take one. Alright, Kak Amy, you tell a bit background Kak Amy. You ni wife kepada doktor, seorang doktor. Cerita sikit. Okay, saya Mazrindi binti Muhammad Zaki, wife pada Dr. Syamsu Amria, pakar perubatan kecemasan. Pertama sekali, Kak Amy nak bagi tahulah pengalaman Kak Amy bila Doktor, kita boleh continue respon anak-anak bila lifestyle sekarang kita terpaksa hidup surrounding kita ni COVID, apa diorang ni bebel ke, diorang komplain ke, you know, adalah positif negatif diorang yang you as a parent okay, ready for take? Speed. Camera rolling. Right. Shot 2, take 2. So anak-anak saya tengok memanglah berubah cara dia. Budak-budak kalau ikut psikologi ni memang tak suka dalam pergi sekolah, dan memang dia orang suka dari rumah ni kan. Memang anak-anak saya tidak banyak orang saya tak bagi dia keluar pasal tak selamat je. Dia orang pada positif pada fikir anak-anak saya ni. Tapi yelah, bila yang dewasa dia akan terasa lah pasal
ada anak saya balik sulung sepatutnya dah masuk universiti. Alright. Okay, episod 2, Dr. Syamsu Ambia, scene 1, take 1. Okay, Doktor. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Doktor dulu, tenang-tenang je. Doktor sihat eh? Alhamdulillah sihat. Okay. First kali, Doktor cerita background Doktor. Your name. Okay. Your career lah. Doktor apa, di mana. Nama saya Syamsu Ambia bin Ismail. Saya seorang doktor, pakar kecemasan dan juga ketua jabatan di Jabatan Kecemasan. Setiap hari tengok encik. Saya aku rumah bilik, saya suruh isteri saya tunggu saya takut saya jadi apa malam. Jadi saya dah pukul 1 pagi saya call hospital untuk dapatkan ujian malam juga untuk ujiankan itu. Dari malam saya positif ke sekolah. Elok diam iman. Dan saya dah mula tinggal keluarga ya, masa tu masa saya takut saya diambil dan saya ada kalau saya mengharapkan semua positif tapi tidak ada orang yang sanggup saya rasa saya dalam saat sekarang ni So, abang tengok. Ni apa? Ni apa? Isteri menjadi tunjang utama kekuatan seluruh keluarga tu. Jadi puan kena kongsi macam mana menerima orang kata perkara tersebut. Kak Amy. Suami negatif. Tu, Cik Amy. Rasa macam selamat sebab dah dapat result negatif. Abang Iman juga tu, Abang Iman. Yang kali kedua, swab kedua tu dapat positif. Memang saya memang down lah. Saya fikir, Allah Akbar, kalau dah suami positif, pasti saya dan anak-anak juga pasti positif. Because kita close contact. Memang saya PCR pun satu je saya fikir. Tak apa, kalau jadi apa-apa pada kita orang, we all together. Kita sama-sama rumit. Tak nampak pun. Okey, soalan terakhir mungkin doktor. Doktor sebelum ini doktor merawat pesakit kan. Kali ini pula doktor dan anak-anak dan ahli keluarga dirawat. Bagaimana agaknya perspektif doktor tu? Saya sebut daripada sudut pandangan saya ialah satu mungkin rahmat bagi saya yang saya pandang sesuatu itu dalam positif di mana bila kita merawat ialah memang saya ada perasaan dari dia akan datang kita merawat kita harus ada perasaan macam mana sebagai pesakit untuk merawat orang ramai dan tunjukkan seperti dan seperti ya, tapi bila kita datang dulu di awal ni kita dah saya rasa bangga dengan tahap dengan layanan mesra staf-staf hospital yang saya kenal mana mereka betul-betul smooth walaupun ramai antara doktor yang terjangkiti dengan ini dan saya semua tahu daripada doktor pakar, doktor nurses dan juga pencuci pekerjaan dan susah nak masuk jumpa kami ni pasal dia orang terpaksa menggunakan full PPE jadi dia orang terpaksa berkumpul orang macam saya dibawa dengan bas daripada ikut ke sini diiringi oleh polis malu tu dah seperti macam mana kita tak boleh buka aircon jadi dia buka tingkatan dia dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Saya Syamsu Ambia bin Ismail dan ini isteri saya. Saya Mazrini binti Muhammad Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ialah di antara pesakit-pesakit COVID yang telah sembuh. Alhamdulillah saya dan 2 orang anak saya telah keluar daripada ward. Tapi sayangnya 3 daripada anak kami masih lagi positif dan masih lagi dalam pemantauan pihak hospital. Pengalaman kami agak sukar pada peringkat awalnya dan penuh dengan cabaran dan dugaan. Tapi kami reda dan juga kami terima segala ketentuan ilahi. So, sepanjang kami menerima rawatan selain kami mendapat rawatan perubatan, kami sebagai umat Islam terus mengamalkan apa-apa yang baik sepanjang kita diberi ujian dengan Allah SWT ni. Kami selain solat 5 waktu yang diwajibkan, kami penuhi dan juga diselingkan dengan solat hajat, membaca Al-Quran dan tentunya berzikir. So saya mohon pada semua-semua pesakit di luar sana agar terus bersabar, kuatkan semangat, terima rawatan seadanya yang diberikan dan juga perbanyakkan doa dan amal ibadat sepanjang kita menghadapi ujian ini. Itu saja nasihat daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan HTI orang panggil Dr. Samsu Ambia Ismail, sebabnya dia bersama keluarga 7 orang positif COVID-19. Kita call tanya khabar sikit. Jadi dapatlah kita telefon juga dengan Dr. Samsu Ambia Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini doktor. Ya, saya. Mula-mula masa penerbit saya kata nak call dengan seorang doktor, seorang ketua jabatan daripada Hospital Teluk Intan. Saya ingat saya nak telefon dengan seorang frontliner. Ya, betul. Rupanya frontliner pun ya, tapi positif COVID-19 ya. Iyalah, saya ni salah satu selain daripada pengamal perubatan, saya juga jadi seorang pesakit lah sekarang ni. Masih lagi ke? Masih lagi berada di Hospital Teluk Intan? Ya, masih lagi. Tak tahulah bila boleh keluar. Pakai baju belang-belang ni rasa macam duk penjara. Tapi doktor dah berapa hari kat sana doktor? Saya di Ipoh 6 hari. Saya di sini Jumaat seminggu dah. Sampai lupa bulan dah rasa. Dipindahkan 6 hari di Ipoh, Hospital Ipoh, dan di Hospital Teluk Intan ni dah 7 hari. Oh gitu. Tapi itulah benda yang menariknya tentang keluarga Dr. Samsu ni. Ya. Mereka bukan saja positif COVID-19, mereka juga positif akal dan minda, okey? Anaknya ada buat post TikTok yang viral. Pasal kisahnya, saya bila kita dipindahkan dengan bas kan. Dipindahkan dengan bas daripada Ipoh ke Teluk Intan ni dengan di-escort oleh satu pengalaman yang agak baru lah. Sebelum pindah tu, saya ambil lah gambar satu keluarga sebelum keluar daripada Ipoh. Dalam bas tu saya kata kita simpan lah dalam Facebook, kalau lain pun hilang kan. Tak tahu jadi viral. Lepas tu saya pun tak apa sihat lagi kan. Lepas tu anak saya dah tak ceria. Nak hiburkan mak ayah dia lah kan. So dia buat TikTok, saya tak tahu pula dia post. Tu tengok jadi benda pelik pula kan. Jadi saya aura orang luar ni menyebabkan saya ada tenaga sikit dalam ward ni kan untuk kelawan penyakit ni kan. Walaupun saya masih ada lawyer-lawyer, bila tengok respon tiba-tiba lah kan, manalah tahu kan. Saya rasa macam you pare pula tiba-tiba kan. Macam you pare. Okey doktor, cuba tu lah saya nak tahu tu. Doktor ni seorang doktor yang orang berfikir doktor ni mesti serius punya kan. Doktor tahu menahu ke tentang TikTok kalau bukan sebab video tu viral? Tak biasa. Saya tak tahu. Saya IG pun tak ada dan saya tak pandai nak baca IG. Jadi TikTok tu saya pernah lah kalau kita buka-buka scroll tu kan ada lah nampak kan, tapi cara nak buat saya tak pandai lah. Okey. Tapi yang penting satu keluarga kekal positif itu yang baiklah kita tengok pun ceria je. Yalah, saya kadang-kadang rasa saya simpati pada yang tak bernasib baik kan. Kan termasuklah kawan-kawan saya, ada satu orang kawan yang masa hari pertama pergi, hari kedua masa tu saya nak ditarik kan, saya dah ambil swab yang pertama. Lepas tu saya negatif tau mula-mula. Dengan grup saya tu 8 positif, saya negatif. Saya syukur tapi balik tu saya rasa macam nak mati. Tak pernah saya rasa saya terpaksa panggil orang rumah saya. Walaupun saya dah duduk asing, tolong tunggu kalau ada apa-apa 999 je kau. Malam. Bermakna doktor sampai ke tahap yang merasai apa dia panggil pneumonia doktor ya? Sampai saya ada pneumonia lah. Pasal saya rawatan lebih. So lepas tu besok tu saya dah bila saya berpisah dengan bini, tahulah kadang-kadang kita tengok sekarang ni yang dalam video-video sampai tanam pun family tak jumpa kan. Betul lah. Di quarantine saya kata maaf nasib saya kan dengan anak. Itu memang ngeri lah masa tu. Sebab saya baca laporan ni kata Dr. Samsu ni sampai ke tahap yang dah sukar bernafas ya. Ya betul. Alamak. Pasal saya sebelum tu pun ada masalah paru-paru. Jadi bila dia kena COVID dia agak lebih menambah. Jadi kalau saya tengok yang kawan-kawan dia punya progress itu terlalu cepat. Jadi itu pasal kadang-kadang orang tak boleh ambil mudah lah COVID ni. Dia punya progress tu overnight orang kata kan. Kalau betul-betul tak jagalah. Itu pasal kita tengok muda pun boleh meninggal kan. Okey doktor, ni antara family doktor lah ya. Isterinya Mazrini, lepas tu ada Erika, Elisha, Erina dan Iman Syamim. Okey, masing-masing juga positif. Dia orang macam mana kabarnya? Ada yang dah boleh di discharge? 3 orang belum lagi lah. Masih lagi menunggu. Kami seboleh-boleh biarlah bersama kan. Susah senang kan. Betul lah. Tak apalah, kita balik sama-sama. Itu dia. Biasa dah tak boleh start tu. Kalau saya suruh orang rumah saya balik,
kereta pun dah pancit dah rasa dah lama sangat dalam ward kan. Gini Jadi, doktor. biarlah saya balik sekali. Doktor tak payah fikir pasal kereta dulu doktor ya. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih doktor. Kami doakan semoga doktor cepat sembuh dan dapat kembali di rumah bersama keluarga yang lain. Luar ni sikit. Boleh, of course boleh doktor. Okey. Pertama saya nak ucapkan kepada seluruh ahli keluarga saya yang mendoakan tanti-tanti dan juga rakan-rakan saya, dan juga saya memohon maaf kepada rakan-rakan saya di Kementerian Kesihatan kerana saya tidak dapat bersama walaupun di saat yang genting ni, terutama di jabatan saya sendirilah, dan saya mohon dia orang kerja keras, kuatkan semangat, tabah dan juga jaga kesihatan, jaga protect kita sendiri ya. Kalau bila frontliner ni kena, saya rasa agak parah macam apa yang kita alami di Teluk Intan, terpaksa kita tutup sekejap kan. Kerana frontliner yang kena kan. Jadi serangan daripada dalam lagi susah daripada serangan daripada luar ni. Itu dia. So jaga diri, stay strong keep apa yang kita yang didasiat oleh kerajaan lah, apa yang kita patut buat untuk mengelakkan benda ni. Dan saya betul-betul berdoa agar wabak ni segera berakhir. Amin. Terima kasih. Allah. Doktor punya story bersama keluarga ni adalah satu harapan yang positif untuk pesakit-pesakit lain. Kan menjadi sumber inspirasi lah. Betul. Terima kasih doktor. Sedikit kebaikan lah, sedikit je lah kebaikan, kan banyak lagi orang yang lebih bertukus lemus, termasuk orang-orang daripada Radio Era ni menceriakan kami. Kami ni tak ada apa lah doktor, datang studio balik, kecil je. Okey doktor, terima kasih. Okey, sama-sama. Nampak kan aku down to earth. Aku tengok doktor yang down to earth. Ya, apa-apa pun semoga doktor cepat sembuh dengan family dia. Stay at home guys, stay at home, okay? Kejap lagi kita ada Sam Lepe untuk anda. Era Music Hit. Been together this close for quite a long period of time. It's in another way, it's a blessing for us to be together, to fight this disease, to keep strong. Dr. Samsu Ambia Ismail and his family, who tested positive for COVID-19, have been making the best of their time while being quarantined at Teluk Intan Hospital. That includes making TikTok videos, one of which turned them into a social media sensation for being so upbeat. Iced out, looking like a star. They encourage other patients to stay positive in facing the virus. We hope that the other patients out there, they are strong to fight this battle. Don't be lemau. Jangan jangan lemau-lemau kat ward tu. Kena selalu aktif lah. Stay strong. Jangan rasa penyakit ni the only way end up dia mati. Tak. No. Tak semestinya. Kita kena kuat. Everybody kena kuat. Kena lawan. Tak mahu lemah-lemah. Walaupun dah ada virus kono dalam your body, stay strong. The family hopes to be discharged soon, and the first thing they want to do is eat my mom's cooking. Rindu sangat. Rindu sangat. Kami rindu nak makan. Makan. Rindu sangat nak balik masak untuk anak-anak semua macam biasa. Dah tak sabar dah. Memang I punya rutin lah kucing-kucing. Saya pun punya 5 ekor kucing dekat rumah. Memang miss them. Say what? Stay home. Stay home. Stay safe. Stay strong. Stay strong. And stay healthy. Even though you have this virus or anything, like, you don't have to be like sad all the time or anything. Like, you have to have fun, still like to have this gut to fight this battle, you know. Someone said Wells Fargo. They call me Tiago. I don't know who's Marco. You're all I think about, baby. According to them, we are still contagious in another way. So even though we are negative, we still possibility that we can carrying the virus with us. Strict home quarantine at the moment. For the next 14 days. We've been cleaning the house because we have to disinfect our house. Jadi this past 2 days lah, they are giving us some tablet, medication tablet for us to disinfect our house lah, the whole house. So that's our job. And then apart from that, we want to eat mom's cooking. So and then I try to wash car because my car is not going for quite some time. Do the house chores. That's all that you can do.
a very limited compound of our house. We have to clean our house. Yeah. No, I don't expect it to happen at all. The first TikTok I posted, it was for fun to show to my friends, to my followers, that very little followers, tell them that I am okay. You know, like people been wanting to get updates from us, so that's why I posted that we are already home. But somehow it turned out like worldwide famous, like everyone's been seeing it. Yeah. Very infectious like COVID. Yeah, it's been spreading even quicker than COVID. Like, saya pun tak tahu juga pasal TikTok ni. Tapi bila dah tengok anak-anak ber-TikTok semua menghappykan kita orang yang tengah sedih dengan virus kan. So kita kata okey lah, tak apalah, anak-anak happy semua, kita pun happy. So bila nampak dah benda ni dah viral, lagilah kita as a parent kan, wow, dah viral dengan TikTok anak-anak semua, rasa macam tak percaya. It's a double shock for us lah. First we shocked to get this virus. The second virus is even worse than shock having is. I cannot imagine this thing until this extent from the world spread I think throughout Asia. To see the aura from the public, from their kind words, it's a boost for us to make our spirit stronger to fight this disease as a family. Thanks to public, I think thanks to all the netizens for continuously praying for us. So I really pray for them, for their own safety and their family safety. Kita ingin membawakan kepada anda ini berkenaan dengan satu perkembangan sebuah keluarga yang dijangkiti COVID-19 ini. Tular di media sosial baru-baru ini video mereka sekeluarga, gambar mereka sekeluarga. Bagaimanapun mereka telah pun sembuh dan kita ingin bersama dengan ibu dan bapanya yang telah pun berada bersama dengan kita di talian video pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapanya berada di sana dan anak-anak juga berada di belakang ya? Ya. Cik Samsu Ambia Ismail, bapa dan Puan Mazrina Muhammad Zaki, isterinya. Saya. Boleh angkat tanganlah seorang-seorang. Yang kat belakang tu siapa kalau nak perkenalkan? Erika, kalau angkat tangan kalau. Kak Long. Iman dekat tidur. Okey. Ni Dina. Okey. Elisha dan juga Erina. Saya difahamkan Cik Samsu juga adalah petugas kesihatan ya? Ya, saya bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Teluk Intan. Jadi bagaimana sebenarnya, sedikitlah kalau nak berkongsi, mungkin juga untuk pengalaman dan juga pengetahuan penonton di Malaysia hari ini, bagaimana sebenarnya satu keluarga dijangkiti dan bagaimana proses sehinggalah keluar kesemuanya? Ya, saya bekerja di Jabatan Kecemasan. Dan jadi dalam line of duty ni, dalam semasa bertugas ni, ialah masa tu tengah hangat kes COVID. Saya ingat dalam 10 atau 11 bulan 3 itu tengah hangat, tapi kita tak ada kes lagi di Teluk Intan. Dan saya tiba-tiba jatuh sakit. Saya jatuh sakit dikala tidak ada kes positif. Jadi kita tak boleh buat test untuk COVID lah. So bila saya balik ke rumah macam biasa, saya kerja macam biasa, anak sulung saya jatuh sakit. Yang agak teruk jugalah. Perlu dihantar ke hospital 2 malam turut-turut. Okey. Lepas tu hari berikutnya diikuti oleh isteri dan juga anak-anak saya yang lain lah. So saya ada terasa something yang tidak ni lah, agak pelik berlaku pada keluarga saya. Saya risau kan, memang dalam kepala saya COVID lah masa tu COVID, tapi mana nanti ada kes lagi. Jadi saya cuma buat ujian darah untuk takut ada denggi. Masa tu pun ada kes denggi. So lepas tu muncul satu kes di hospital saya lah, satu kes COVID dilaporkan. So jadi kita yang duduk frontline ni kena saring, dan saringan pertama tu melibatkan saya ingat dalam 20 orang, 8 orang positif. Tapi saya negatif pada peringkat awalnya. Tapi keadaan saya makin teruk dan keluarga saya pun demam lagi. So ada satu ketika lepas 2 hari selepas test pertama saya itu, saya betul-betul teruk. Saya ingatkan saya dah, itu hari terakhir saya lah. Jadi saya terpaksa pergi ke hospital pada malam tu juga untuk melakukan saringan kali kedua. Saringan kali kedua saya ingat hari Sabtu pada 21 bulan 3 dan saya disahkan positif hari berikutnya 20 bulan. Semasa menghantar saya tu, dia ambil saya ke Ipoh, saya arahkan
Dan isteri saya, keluarga saya diarahkan buat saringan sana. Saya dah ada kontak rapat dengan isteri saya dan anak-anak juga. So mereka keesokan harinya pun telah positif COVID-19. Dan kami bergabung semula atau disatukan semula di Hospital Ipoh. Sehari kemudiannya sebagai sebuah keluarga balik. Walaupun kami duduk jarak-jarak lah di dalam ward. Tapi di dalam satu ward yang sama kan, kalau saya difahamkan. Puan Mazrimi, bagaimana pengalaman? Berapa hari berada di sana, dan sebab ni satu kes yang unik ni, sebab satu keluarga berada dalam satu ward yang bersama-sama. Apa pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan ketika berada di dalam ward tersebut? Pengalaman dia, saya ditempatkan di Hospital Ipoh pada mulanya selama 6 hari. Dalam hospital tu macam-macam lah. Anak-anak menceriakan ibu bapa dalam ward tu. Saya pun tak nak bagi dia risau sangat. Saya tak nak dia orang kemurungan, sedih dengan virus yang dia orang dapat. So mami cakap kalau anak-anak semua nak dia orang dengan nak menghappykan kita orang, dia orang buat TikTok kan. So saya rasa tengok anak happy macam tu, okay fine lah. Dia orang boleh lawan, nanti bagi dia orang boleh melawan virus yang ada. So kita orang tengok pun happy lah. So tak risau sangat. Betul. Dan sebenarnya daripada video tersebut lah yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. Siapa punya idea ni? Boleh angkat tangan sikit tak? Kak Long punya idea. Kak Long. Mana Kak Long ni? Kak Long yang bertanggungjawab dalam segala isu ni. Kak Long, kalau boleh bercakap sikit Kak Longnya. Macam mana timbul idea nak buat satu keluarga ni Kak Long? Dan macam mana nak paksa ayah tu terutamanya untuk bersama-sama buat video ni? Macam mana Kak Long nak paksa ayah terlibat dalam TikTok tu? Saya cuma ajak je sebab dengan video tu TikTok tu saya rasa itu macam boleh simpan sebagai kenangan kita orang untuk masa depan nanti kita orang tengok. Baba pun okey je kalau nak tak ada buat apa-apa pun kan berdiri je kat belakang tu. Kita ada dalam frame tu okeylah. Baik, itu satu inisiatif dan juga usaha dalam memberi satu perkembangan positif kepada seluruh rakyat Malaysia lah, sebab selama ni kita berasa agak risau apabila seorang itu positif dengan kes COVID-19, tetapi apabila ada video sebegitu, kita nak puji jugalah kerana satu keluarga ini memberi satu mesej yang sangat positif. Mungkin Encik Samsu boleh mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia, sebab sekarang ada satu stigma berkenaan dengan mereka yang dijangkiti dan terus sahaja ditakuti untuk bergaul dengan masyarakat. Jadi mungkin boleh mengambil peluang ini untuk membetulkan stigma kepada masyarakat itu, Encik Samsu. Ya, saya ada dua mesej yang berbeza. Kita tengok pada dua sisi yang berbeza lah untuk mesej saya pada semua lapisan masyarakat. Satu, mesej yang agak berat. So, kita masih harus mengambil berat dan mengambil serius masalah COVID ni. Kalau tengok contoh yang berlaku pada saya, memang mudah kes COVID ini menjangkiti, terutama ahli keluarga. Dan dia punya konsekuensi dia punya akibat dia agak susah. Kita akan terpecah keluarga kalau kita dijangkiti. Itu mesej serius. Maksudnya, itulah yang merisaukan saya pada peringkat awal. Kalau apa jadi saya terpecah, kalau kita tahu COVID ni harus dikuarantin dan orang tidak boleh jumpa kita. So, sebagai institusi keluarga, kalau kita terpisah, bayangkan macam mana akan berlaku. Itu mesej serius yang saya nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Ambil berat kes COVID ni dan ia mudah menjangkiti kalau kita tidak mengikuti peraturan dan arahan ataupun nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Mesej ringan dia pula. Mula-mula saya bila buat, anak saya buat benda yang sosial media ni, mula-mula saya agak takut pasal kita kadang-kadang kita kena jaga sensitiviti orang di luar sana, ada yang tidak bernasib baik dan ada juga kadang-kadang orang yang risau kan, yang pasal kita bila kadang-kadang benda baru, saya pun awal-awal agak risau. Jadi bila kita risau ni, kadang-kadang kita terlebih risau dan kita tidak ada kekuatan dan lemah semangat pada waris-waris dan juga pesakit. Dengan adanya sudut sisi yang berbeza yang saya buat untuk menunjukkan satu positif impact tu, saya ingat sedikit sebanyak dia dapat membantu mengurangkan kerisauan orang di luar sana dan juga memberi kekuatan sikit dan semangat untuk orang di luar sana agar melihat COVID ni bukanlah suatu benda yang akan berakhir dengan benda yang tidak diingini. So masih ada harapan, ada cahaya untuk waris-waris dan juga ahli keluarga dan juga pesakit itu, dan kita mampu sembuh dengan kita melawan penyakit itu mengikut rawatan yang diberikan dan juga cuba kita tingkatkan kita punya sistem pertahanan diri kita.
Betul, saya sokong 200% lah kepada kedua-dua mesej yang diberikan oleh Encik Samsu sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Samsu Ambia Ismail dan Puan Mazrimi Muhammad Zaki. Ibu dan bapa kepada 5 orang anak. Boleh kita lambai semuanya, 5-5 tersebut belakang. Terima kasih Encik Ai. Kak Long, Kak Angah, Kak Lang, Kak Cik. Betul saya agak-agak lebih kurang situ lah. Yang tidur tu pun tak apa, teruskan tidur. Satu Malaysia boleh tengok adik dia dah lukis mata kat depan tadi dia dah bagi. Okey, tak apa, dia yang paling comel sekali dalam buat video TikTok tersebut. Terima kasih banyak-banyak, kami doakan semoga urusan dipermudahkan. Selamat berkuarantin pula lah sekarang ni ya. Itu dia satu keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluarga yang sembuh daripada COVID-19 yang telah pun tular berita mengenai mereka. Saya percaya apa mesej yang sampai itu sangat tepat, bahawa ianya suatu benda yang serius, tetapi masih ada harapan ketika kita dijangkiti wabak pandemik COVID-19 ini. Dan Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan Perak, Dr. Samsu Ambia Ismail, yang sebelum ini positif COVID-19, kini disahkan sudah sembuh. Berita gembira itu dikongsikan anak sulung keluarga itu, Erika Syamim Samsu Ambia, 17 tahun, di laman Twitter malam Ahad 5 April. Dalam satu kiriman, beliau berkongsi sekeping foto mereka sekeluarga dengan caption "Finally COVID Free". Sebelum itu, beliau mewarnai video TikTok yang menyaksikan mereka sekeluarga menukar pakaian hospital kepada pakaian biasa. Sementara itu, Erika Syamim berkata mereka disahkan sembuh selepas menjalani 3 ujian dan kini perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Masih lagi bicara kita tentang COVID-19. Kali ini kita nak berbicara bersama dengan saya rasa keluarga yang telah mencetuskan fenomena yang luar biasa sebenarnya, kerana mereka adalah antara pesakit bekas pesakit COVID-19 yang telah berpulih kini. Jadi sudah bersedia bersama dengan kita sekarang adalah Dr. Samsu Ambia Ismail, merupakan keluarga bekas pesakit COVID-19. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, ya. Selamat pagi sama pagi Malaysia. Ramai nampaknya. Keluarga. Okey, Doktor, bagaimana keadaan kesihatan sekarang? Alhamdulillah, sihat. Kami sekeluarga dah kembali pulih sihat seperti sedia kala. Doktor, penonton ingin tahu berapa ramai ahli keluarga doktor yang disahkan positif COVID-19 dan adakah semuanya telah pulih sekarang ini? Ya, Alhamdulillah. Kami sekeluarga 7 orang anak beranak. Tapi yang balik dulu ialah 4 orang. Saya, isteri dan 2 anak. Yang 3 tu selepas 2 hari baru 3 hari baru positif negatif. So di ujung-ujung tu kami terpisah sekejap. Tapi itu orang kata ya, kekeluargaan itu apabila kita berhadapan dengan cabaran begini, dia akan menjadi lebih kukuh kerana kita bersama dengan keluarga dan kita mampu menghadapinya bersama-sama. Tapi ketika awal doktor dan keluarga disahkan positif COVID-19 dulu, bagaimana menerima situasi itu dan apa yang menjadikan doktor positif bersama dengan keluarga untuk menghadapinya? Peringkat awal kita sukar percaya pasal kita pun tak pernah mengalami COVID ni, dan bila kita terbaca di akhbar dan juga di media masa berkenaan COVID ni dan keterukannya, dan kita tengok kes-kes yang tidak bernasib baik, pastinya saya peringkat awal memang sangat rusingkan tentang diri saya. Tapi yang lebih saya rusingkan ialah pasal keluarga saya lah, pasal saya yang positif dulu. Masa tu adakah perasaan saya bercampur baur lah, risau saya adakah saya akan berjumpa lagi bersama mereka selepas ini. Kalau kes saya ni hanya saya seorang yang positif lah. Pasal bila saya kena, saya ambil dulu dan besok baru dia orang screening keluarga saya. Tapi Alhamdulillah bila pengalaman, saya rasa saya bersyukur jugalah pasal ditadikan kami semua positif dan saya dapat bersama mereka menjalani rawatan bersama-sama. Peringkat awal memang kita tak ada lagi, kita dalam masih dalam kesakitan kami rawatan. Tapi selepas 5-6 hari setelah kami hampir pulih, perasaan positif tu tiba bila saya liburkan oleh anak-anak saya lah, yang very energetic, kadang-kadang nakal juga letak hari orang ni menghiburkan saya. Dan ada satu ketika tu dia telah dia cuba hiburkan kawan-kawan dia connected dengan kawan-kawan dia melalui media sosial lah. Tak tahu semula-mula benda ni jadi viral lah. Jadi bila viral tu saya mula-mula macam tak setuju jugalah, nanti saya takut bukan perasaan orang-orang yang tidak bernasib baik. Tapi saya tengok pada respon, I think 80% respon tu banyak kebaikan yang boleh dapat
dapat saya sampaikan sedikitlah kebaikan dapat saya sampaikan kepada masyarakat di luar sana yang risau tentang menjadi COVID ni, risaukan waris, risaukan keluarga tersayang yang dijangkiti ataupun sakit itu sendiri. So itulah harapan saya lah yang menyebabkan kami menjadi positif sejak hari itu. Keluarga doktor sememangnya cukup dikenali di satu Malaysia ini kerana terkenal di media sosial, terutamanya di platform TikTok. Dan juga saya ingin tahu sekarang ini adakah keluarga dengan dunia luar sebab kita tu dalam ward kan. Pakaian saya sama je dalam ward tu, tapi saya pun tak tahu benda tu dah merebak di luar walaupun kami 14 hari dalam ward saja. Kan, jadi tak ada TV, tak ada apa kan, cuma kita ada berhubung dengan handphone saja. Itulah saya pun agak terkejut. Keluarga saya pun benda pengalaman yang baru yang lebih menyeramkan daripada COVID tu lah. Anak yang paling bungsu sekali umur berapa, doktor? Bongsu ni, tidur ni, Iman. Tidur. Iman, ni kesan-kesan COVID ni. Tidur pagi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya situasi doktor dan juga keluarga apabila positif dengan situasi dengan cabaran berada di hospital bersama dengan keluarga, kita rasa itu sebenarnya menjadi motivasi kepada pesakit-pesakit lain. Malah keluarga mereka juga sedikit sebanyak ada harapan di dalam hati bahawa keluarga mereka yang disahkan positif yang masih lagi di hospital sebenarnya masih ada harapan untuk sembuh. Jadi mungkin doktor sebagai seseorang yang pernah positif tapi kini sudah kembali pulih, bagaimana harapan doktor kepada rakyat Malaysia khususnya kita nak menghadapi cabaran COVID-19 ini? Ya, Margaret, memang harapan yang macam tu lah. Bila kita saya tunjukkan sedikit positif side orang kata pada sisi berbeza untuk orang melihat COVID ni, sebenarnya tujuannya ialah untuk merangsang atau memberi kekuatan sikit semangat dan juga menghilangkan sedikit kerisauan. Walau bagaimanapun jangan ambil mesej tu sebagai COVID satu benda yang boleh diambil mudah dan diambil ringan. Mesej still berat. Saya masih memberikan, saya ada juga bila kita dah saya ni nama tu, saya patut ada banyak panggilan-panggilan WhatsApp ataupun tweet yang minta tanya saya punya pandangan. So mesej ni masih lagi berat. COVID ni sesuatu yang harus diambil berat oleh lapisan masyarakat. Dan kesannya kadang-kadang walaupun 80% adalah mild yang ringan, tapi yang lebih 20% itu akan menjadi lebih buruk. So apa harapan saya dengan sedikit perkongsian saya semasa di dalam ward tu, itulah dia untuk memberikan semangat dan juga menghilangkan kerisauan supaya dengan semangat kita ada, kita tidak, ialah kadang-kadang kita bila kita dah sakit kita agak tertekan, depresi dan kita tak ada fikir benda lain kan, kadang-kadang kita fikir benda yang buruk. So itu tak baik sebenarnya untuk kita. Kita kena viral fever ni, kita punya sistem tahanan diri kita ni kena baik. So dengan minda yang positif saya rasa kita dapat melawan dalam salah satu cara lah selain kita merawat dengan ubat. Itu salah satu cara untuk kita merawat minda, dan minda ni kan mengawal kita punya fungsi badan, saya rasa macam tu. So itulah harapan saya pada semua sakit, semua waris-waris, ambil pada sudut yang positif tu daripada apa yang pesan saya ni untuk membantu kita dalam mengharungi wabak ini yang saya harap akan segera berakhir. Isteri doktor, puan mungkin ada komen sedikit sebab saya rasa figura seorang ibu kalau anak-anak ataupun suami sakit di rumah memang ibu yang paling risau lah. Tapi ini apabila penyakit itu adalah penyakit yang amat digeruni di seluruh dunia, bagaimana puan menghadapinya dan memastikan supaya anak-anak dan juga suami sentiasa terjaga dan berada dalam kesejahteraan? Saya sebagai seorang ibu memang kena kuat semangat lah. Kalau saya lemah, rasa anak-anak pun turut lemah juga. So saya kena sentiasa bagi semangat pada anak-anak, lawan dengan teknologi yang ada sekarang. Tak perlu nak lemah sangat, bagi happy. Sebab saya rasa kalau lah tak lawan, tak bersemangat, nanti virus antibody dia tak kuat, mungkin virus tu mungkin boleh merebak lagi. Sebab that's why saya bila tengok anak-anak gembira, saya pun alhamdulillah. Saya rasa anak-anak saya boleh terima dalam keadaan yang sakit tapi tetap lagi dapat bagi mak dengan ayah dia gembira. So
Jadi akhir kata mungkin doktor dan juga keluarga ingin menzahirkan rasa ucapan penghargaan kepada petugas di Hospital Teluk Intan dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan kesejahteraan doktor sekeluarga. Ya, kami dengan penuh rendah diri jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang merawat kami sekeluarga, bermula daripada Hospital Intan. Kami dipindahkan ke Hospital Ipoh, Hospital Raja Provinsi Banan Ipoh, dan selepas 6 hari dipindahkan semula ke Hospital Intan. Saya betul-betul berterima kasih kepada semua kategori yang kita secara langsung, doktor pakar, doktor, medical officer, house officer, jururawat, PPP, PPK, dan juga yang petugas-petugas yang sentiasa mencuci, cleaning, yang tu yang paling kerap saya jumpa lah, pasal kita lawat ni tak banyak staff, dan juga seluruh kaki tangan di Jabatan Kecemasan yang terpaksa bekerja lebih kerana ramai antara kami yang sakit pertama, dan juga termasuk saya, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Memang juga pada ahli keluarga yang mendoakan kami, tak putus-putus doakan kami, sentiasa salah hajat untuk kami, nak kami sembuh. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah dapat balas dengan kebaikan yang telah buat pada keluarga kami. Kami mendoakan semua rakyat Malaysia, semua rakyat yang ni akan menjaga kesihatan diri. Saya doakan semua diberi perlindungan dan kesihatan, dan juga hati doa semua orang agar benda ni segera berakhir dan kita kembali pulih seperti sedia kala. Kami terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, terima kasih Dr. Samsu Ambia Ismail sekeluarga. Saya harapkan semuanya akan terus sihat dan memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia supaya kita tahu bahawa COVID-19 ini ada penyembuhannya, dan kita harapkan yang terbaik juga untuk semua rakyat Malaysia. Terima kasih Doktor. Terima kasih Puan Malaysia. Terima kasih Puan Merawat dan Puan Madrid. Baik, terima kasih. Baik, itu dia semangat yang begitu positif daripada keluarga Dr. Samsu Ambia yang kita boleh serap. Tidak kira lah sama ada untuk yang mereka yang kini bertarung dengan penyakit COVID-19 ataupun tidak. Sebenarnya yang penting adalah semangat kita untuk terus berjuang menghadapi kehidupan ini. Baik, kita nak berehat seketika. Kita nak bersama Perkongsian gadis itu dihujani rasa gembira dan syukur netizen yang mendoakan mereka sekeluarga diberi kesihatan baik berpanjangan. Mereka disahkan sembuh selepas menjalani 3 ujian dan kini perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Sebenarnya setelah seminggu berada di hospital, kami berasa agak bosan. Jadi untuk hiburkan dan untuk mengisi masa lapang, kami buat video TikTok tu dengan adik-beradik. Biasanya saya tak post pun, tapi saya macam nak bagi mak ayah saya rasa tenang sikit lah, nampak kita orang bersemangat, tak ada lemah-lemah semua tu. Okey, soalan ketiga. Erika Syamim dan 4 adiknya yang berusia antara 8 dan 15 tahun dan mereka boleh melakukan aktiviti normal lain. Yeah, someone said Wells Fargo. They call me Tiago. I don't know who's Margo. She say she wanna dance, but she don't know how to. I'm iced out, ooh, looking like a star. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Kecemasan dan trauma Hospital Teluk Intan Perak, Dr. Samsu Ambia Ismail yang sebelum ini positif COVID-19 kini disahkan telah sembuh. Berita gembira itu dikongsikan anak sulung keluarga itu, Erika Syamim Samsu Ambia 17 tahun, di laman Twitter malam tadi. Sebelum itu, Erika memuat naik sebuah video TikTok yang menyaksikan mereka sekeluarga menukar pakaian hospital kepada pakaian biasa. Perkongsian gadis itu dihujani rasa gembira dan syukur para netizen yang mendoakan mereka sekeluarga diberi kesihatan baik berpanjangan. Sementara itu, dalam perbualan dengan bernama di Twitter, Erika Syamim berkata mereka disahkan sembuh selepas menjalani 3 ujian dan kini perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Mereka sekeluarga kini dalam proses mencuci dan nyah kuman kediaman mereka. Menurut Erika lagi, selepas tamat kuarantin 14 hari di rumah, bapanya boleh kembali bertugas dan mereka boleh melakukan aktiviti normal sebagai sebuah keluarga.
asal Malaysia dinyatakan positif virus corona. Satu keluarga yang terdiri dari 7 orang tersebut harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit. Namun yang mengejutkan, mereka masih kompak bermain TikTok saat diisolasi. Video TikTok satu keluarga saat diisolasi tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam videonya, mereka bermain TikTok sambil mengenakan seragam rumah sakit. Erika, anak sulung keluarga tersebut, mengatakan mereka bermain TikTok bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut menjadi hiburan di tengah kepenatan dan kebosanan saat diisolasi akibat COVID-19. Selain itu, juga untuk menunjukkan rasa saling menguatkan satu sama lain. Dikutip dari tribunnews.com, Rabu 8 April 2020, Erika juga mengatakan ia dan keluarganya baik-baik saja. Ia mengatakan TikTok tersebut dibuat untuk menghibur satu sama lain di rumah sakit. Satu keluarga asal Malaysia itu sudah diperbolehkan pulang pada Senin 6 April 2020. Hal itu disampaikan oleh sang dokter, Dr. Samsu Ambia Ismail. Erika dan keluarganya menjalani 3 kali tes sebelum akhirnya dinyatakan sembuh total. Meskipun begitu, satu keluarga itu masih diperintahkan untuk menjalani karantina di rumah selama 14 hari. Mereka juga membuat video TikTok lagi sebagai luapan rasa bahagia. Kali ini tidak lagi mengenakan seragam rumah sakit. Mereka membuat video TikTok menggunakan pakaian biasa. Video itu kembali diunggah di akun Twitter Erika. Dalam unggahannya, ia menuliskan dirinya dan keluarga sudah sembuh dan berterima kasih atas semua doa yang telah diberikan. Pada unggahan lainnya, ia dan keluarga tampak tersenyum dan tertulis COVID free di unggahan itu. Untuk konten kita kali ini akan menampilkan satu keluarga yang terdiri dari 7 orang dinyatakan positif COVID-19 di Malaysia nih guys. Akan tetapi hebatnya dokter, istri dan 5 anaknya tersebut masih tetap ceria guys. Mereka saat ini sedang menjalani karantina di Rumah Sakit Teluk Intan sejak Jumat 27 Maret kemarin. Tetapi bukannya bersedih, malah salah seorang dari mereka yang bernama Erika Syamim Samsu Ambia berumur 17 tahun membuat video TikTok dan akhirnya menjadi trending di Twitter guys. Kerennya, dalam captionnya Erika menulis, meskipun kami COVID-19 positif, kami sebagai keluarga akan melalui ini bersama. Ditambah lagi, kondisi kesehatan kita baik-baik saja. Ini TikTok video yang kami buat untuk menghibur diri di rumah sakit, tulis Erika. Lebih lanjut lagi, Erika Syamim yang tertua di antara 5 bersaudara mengatakan bahwa ayahnya Dr. Samsu Ambia Ismail adalah seorang spesialis dan kepala Departemen Darurat dan Trauma di Rumah Sakit Teluk Intan. Dia adalah yang pertama dalam keluarga yang terinfeksi dan telah diisolasi di rumah sakit selama 6 hari terakhir. Erika Syamim dan 4 saudara kandungnya berusia antara 8 dan 15 tahun. Dan ibu mereka diisolasi sehari kemudian. Kami memerangi virus dengan antibodi kami sendiri dan berharap kami akan baik-baik saja setelah dikarantina selama 14 hari katanya.
Saat ditanya oleh pengguna media sosial lainnya tentang gejala penyakit, dia mengatakan ayahnya hanya mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, sementara selebihnya hanya demam. Sontak saja nih guys, kolom komentar akun Twitter Erika dibanjiri dengan kata-kata penghiburan, doa, dan berharap mereka akan tetap kuat dan segera pulih. Erika Syamim juga memiliki beberapa saran untuk pasien lain, terutama yang beragama Muslim, untuk terus berdoa dan membaca Al-Quran. Jika Anda berada dalam perawatan, jangan sedih, kata Erika. Bersikap ceria, insya Allah kita bisa melawan penyakit ini. Wah, keren banget ya guys. Memang benar kata Erika. Menurut para pakar, kalau kita dalam kondisi happy dan ceria, maka imun tubuh kita akan meningkat. Dan sebaliknya guys, kalau kondisi kita sedih, cemas, dan takut, maka kondisi tubuh kita akan mudah drop dan diserang penyakit. Oke, semoga kalian suka dengan cerita soal keluarga dari Malaysia tadi ya guys. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Bye. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Stay at home. Mudah-mudahan dengan kita duduk di rumah itu menjadi satu cara dan langkah untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ya. Dan yang paling penting kita mengekalkan social distancing, iaitu jarak 1 meter, kita pakai hand sanitizer, kita pakai menutup mulut. Tapi hari ini kita tak pakai lah saya. Tadi Ustaz pakai, kalau tidak nanti tak nampak mulut. Baik. Jadi sebelum rehat tadi Ustaz, kita ada cerita tentang bagaimanakah pengorbanan seorang ketua keluarga yang mana susah, pahit, getirnya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Namun begitu, ada seorang ketua keluarga ini yang bukan diuji dengan kesempitan itu, tetapi diuji dengan mendapat COVID-19 ini. Jadi kita nak bersama dengan beliau. Apa khabar doktor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat doktor ya? Masih lagi duduk di rumah tu ya? Ya, tapi saya dah habis pantang lah semalam. Dah habis pantang doktor. Keseluruhan harinya berapa tu doktor? Di ward saya masuk dalam 14 hari, 15 hari. Di rumah saya kena di kuarantin selama 14 hari lagi. Tu yang nampak macam baju raya tu doktor ya? Patutlah ada baju tak pakai kan. Okey, baik. Ratai raya. Doktor, tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab seorang ketua keluarga. Jadi doktor sebagai seorang ketua keluarga, bukan saja kita melihatkan di luar sana mereka dihimpit dengan masalah untuk memimpin keluarga ini. Malah doktor terlibat salah seorang daripada positif COVID-19. Kita nak tahu bagaimana puncanya doktor terkena COVID-19 dan seterusnya menjangkiti ahli keluarga. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa biasa wala ta'khir bi tamim bi khair. Kena baca sikit doa-doa ni. Saya gemuruh sikit ni kan. Minta kalian hayat sikit dengan Allah. Nak berdepan dengan semua orang hebat dia kan. Allahu akbar. Mungkin tanyalah ustaz ni, ustaz tak tanya saya jadi takut sikit ni kan. Allah. Saya ceritakan semua sedikit kan. Secara ringkas. Saya ni memang kerja di Jabatan Kecemasan Hospital Intan. Sebagai doktor lah kat sana. So saya waktu bekerja tu, waktu tengah hangat COVID lah. Saya ingat mak saya, Puan Zainab Udin daripada kampung tu pun jaga-jaga. Dia cakap, sekarang ni COVID. Saya kata tak ada kes lagi. Tapi kita dah start dah persiapan tu. Tiba-tiba malam dia call tu, saya demam. Saya demam sakit badan, macam sakit-sakit sendi. Keesokan hari tu anak saya pula jatuh sakit. Anak saya jatuh sakit hari kedua saya. 2 malam turut saya terpaksa bawa dia ke perkhidmatan. Doktor, berapa orang anak doktor? Ada 5. 5 orang. Lepas tu isteri saya sakit, diikuti lepas tu betul-betul anak-anak saya yang selebihnya sakit. Demam malam gigit. Saya dah syak sesuatu yang tak kena lah. Tapi memandangkan tak ada kes COVID, saya pun taklah membuat ujian untuk COVID tu dulu. Jadi lepas 5-6 hari tu ada satu kes timbul di Teluk Intan dan terpaksalah kami di Barisan Hadapan ni membuat saringan. Masa itulah saya buat, tapi pertamanya negatif lah. Saya syukur. Saya buat sejuk. Isteri saya menangis masa tu nak maghrib dapat result tu. Tapi keadaan saya makin berat lah. Makin berat dan makin teruk. Dan terpaksa saya minta sekali lagi buat. Pasal saya rasa saya ni bukan demam biasa ni. Buat 2 hari selepas ni dan saya positif lah.
Apakah perkara pertama saat mendengar berita positif itu, doktor? Yelah, saya rasa semua orang pun takut kan sekarang ni. Betul. Semua orang dalam keadaan ketakutan dengan wabak yang sangat yang diguruni oleh dunia sekarang kan. Sampai semua kerajaan-kerajaan di dunia ini agak lumpuh sebab wabak. Tentulah saya macam batu besar jatuh pada badan saya lah. Peringkat awal lah. Memang kita boleh mendengar berita buruk ni. Biasa peringkat awal kalau kita belajar psikologi, kita cuba menafikan dulu lah. Ya ke tak ya. Lepas tu kita tak takut dan juga risau. Saya sebenarnya, saya risaukan lebih pada keluarga saya. Betul. Saya ketua keluarga dan saya tengok keluarga saya dah tak sakit. Dah sihat, dah sakit kan. Ya. Walaupun saya sakit, tapi saya rasa, yalah, apalah sakit saya ni kan, kalau dibandingkan orang lain yang lebih teruk, saya rasa saya mampu menahan. Tapi yang paling nombor satu, saya sebagai ketua keluarga, saya risaukan keluarga saya. Kerana sakit ni tak macam sakit lain. Sakit ni bukan sakit yang perlu dikuarantin. Jadi apa jadi kalau salah seorang tidak sakit? Yang kita dapat lihat, yang kita dapat lihat di kaca TV ini merupakan anak doktor, ya? Ya. Baik, kita melihat terukir senyuman di wajah anak-anak doktor, yang mana ini merupakan satu perkara yang luar biasa, doktor. Dalam keadaan musibah, dalam keadaan tekanan, tapi masih mampu tersenyum. Kita nak belajar sesuatu daripada doktor, bagaimana doktor dapat menyusun emosi anak-anak itu sendiri dalam pelbagai peringkat usia, doktor. Ya, kekuatan saya ni sebenarnya, berdirinya saya ni adalah kekuatan ahli keluarga saya dan juga mak ayah saya lah yang mendidik saya daripada kecil kan. Mak ayah saya sebut sinilah, Zainab Tajudin, ayah saya Ismail Osman dan juga keluarga isteri saya. Yang memberikan kekuatan lah. Daripada awal saya sakit tu, orang yang pertama yang tahu ialah mak ayah saya. So, macam mana, ialah yang itulah yang betul-betul. Memang kita awal-awal tu memanglah tak ada mood kan, kita dalam kesakitan kan. Tapi berkat doa ibu bapa, keluarga isteri saya ni memberi satu kekuatan lah untuk kita. Ialah, kalau kita tengok kan orang dulu kan macam mana dia orang menerima satu malapetaka tu kan, dari sudut yang lebih positif lah. Sebagai ketua keluarga ni, saya walaupun saya sakit, saya terpaksa ceria dan cuba menunjukkan kekuatan kepada anak-anak saya supaya melawan benda ni kan. Jadi kalau saya terbaring, saya rasa anak-anak saya akan risau. Jadi saya gunakan itu positif tu, walaupun untuk keluarga saya dululah masa tu, positif attitude tu untuk memberi kekuatan dengan dia orang. Kalau kita tengok ramai lagi orang yang susah, apalah kita ni yang diuji untuk 4 hari ni, jangan terus putus harapan bagi kita melawan COVID ni. Tu saya bentuk tu, dan anak saya alhamdulillah dapat menyesuaikan dan menunjukkan tanda-tanda positif selepas fasa kritikal tu habislah. Bukan daripada awal tu dah positif. Memanglah awal tu kita dalam kesakitan. Bila saya start nak di hujung tu 5-6 hari tu, anak-anak saya dah mula menunjukkan sifat-sifat positif. Untuk menghiburkan mak ayah dia lah mula-mula. Dan kita pun boleh tengok tu ada kekuatan daripada anak-anak tu. Kita berasa kuat tu ya? Rasa saya dapat kekuatan. Mana kekuatan kita ni sebenarnya bukan diri kita. Betul. Daripada aura, daripada orang luar dan orang sekitar kita. Baik, doktor. Bagaimanakah suasana di sekitar kawasan wad itu sendiri, doktor? Saya ada 2 ward saya masuk. Mula-mula saya masuk di Hospital Raja Pemisah Bangunan Ipoh selama 6 hari dan ditukarkan pada Hospital Intan selebihnya. So di Ipoh tu dia general ward, ward biasa tu. Luaslah ward itu. Dan kita diasingkan antara jarak katil. Dalam ward tu semua orang yang positif COVID. Jadi suasana dia tu agak berbeza kerana kita jaga kita. Macam tu. Pasal staff tak masuk kerap. Dia tak berduduk macam dekat kaunter tu ada staff. Pasal ni ward COVID kan. Jadi dia orang tak boleh berpakaian PPE tu sentiasa kan. Jadi dia hanya masuk bila perlu untuk memberi ubat atau buat pemantauan. Jadi kita kena pantau diri kita lah. So, alhamdulillah kan. Rahmatnya saya ni pekerja kesihatan. Saya boleh memantau anak-anak dan isteri saya. Pasal apa-apa masalah kita just contact kat luar. Baik. Saya risau ada sebelah semasa jiran saya yang sebelah saya tu dah berumur. Dia mencuci darah. Jadi tidak ada waris boleh tunggu dia cuci darah kan. Dan saya pun tak boleh masuk bilik dia. Jadi ada satu ketika saya dah maghrib tu saya tengok dia dah tercabut dia punya salur darah itu kan. Allahuakbar. Jadi dia terjatuh daripada katil. Jadi agak sukar jugalah. Jadi kelengkaput kita nak bantu pun susah tu ya. Saya cuba jugalah bantu pasal saya dah positif kan. Tak apalah.
Jadi doktor, dalam situasi seperti itu doktor, satu perkara positif yang doktor bawakan kepada semua masyarakat Malaysia yang mana lihatlah sesuatu masalah itu pada sisi pandang positif. Jadi mungkin apa saranan doktor untuk orang sekitar ini ya dapat memberikan aura-aura positif seperti ini, terutama petugas-petugas, nurse, doktor dan sebagainya dalam memberikan bukan sahaja suntikan ubat tapi suntikan positif kepada pesakit. Inilah peluang kita. Setiap ujian yang kita beri oleh Allah SWT, inilah peluang kita. Ialah macam saya ni, saya anggap kita ada dua lah kan, sama ada kita ni nak menghapuskan dosa saya ni ataupun Allah nak bagi saya pahala kan. Tapi saya rasa saya ni lebih kepada nak hapus dosa, banyak dosa ni kan. Jadi saya, kalau untuk orang di luar sana, bila kita sebagai orang yang bertugas COVID ataupun sebagai pesakit COVID tu, kalau kita nak positif, kita kena ambil yang positif side. Maksudnya ujian ni untuk rahmat pada kita lah, macam saya lah. Saya tentu rahmat. So kalau kita bekerja, inilah peluang kita untuk dapat pahala tu lah. Kerana kadang-kadang kita tak nampak gaji, kita nampak satu lagi benda yang akan datang lah sebagai umat Islam ni. Dan pada saya sebagai pesakit untuk dapat positif, saya rasa inilah peluang saya. Mana ada saya dapat masa sakit bersama-sama. Tak pernah. Semua hayat saya fikir saya sakit bersama-sama satu keluarga. Dan saya dapat luangkan masa betul-betul dengan keluarga saya. Tak ada TV, tidak ada gangguan. Maksudnya saya pure dengan keluarga saya. Masa itulah saya boleh nak buat apa-apa yang kita nak buat lah. Ya. Sedikit nasihat terakhir doktor untuk pesakit COVID ini agar memberi motivasi kepada mereka bahawa mereka insya-Allah akan sembuh. Satu ialah kita ikutlah rawatan yang diberikan. Kadang-kadang ada ubat tu yang tidak ada susah semingan dia agak teruk. Cuba makan ubat tu jika ni ikut arahan doktor. Yang kedua, kita doa lah banyak sikit buat amal ibadah doa apa-apa yang kita boleh sebagai orang Islam ni. Dan juga pengakhiran COVID ni bukanlah satu benda yang tidak diingini. Ada harapan, contohnya saya lah harapan yang positif. Ada orang mampu sembuh dan balik. So, gunakanlah contoh saya ni sebagai memberi dorongan, kekuatan dan semangat dan juga menghilangkan kerisauan pada waris-waris di luar sana yang tak semua COVID ni berakhir dengan benda yang tidak diingini. So, masih ada harapan cahaya di luar sana yang kita mampu keluar daripada wabak ni dengan keadaan yang lebih sempurna. Allahu Akbar. Marilah sama-sama kita berdoa kepada seluruh yang dihinggapi COVID-19 ini. Moga mereka pun semua sembuh seperti mana Dr. Samsu Ambia Ismail yang mana positif jiwanya untuk kembali sembuh daripada sebarang penyakit. Terima kasih doktor. Terima kasih Naif. Terima kasih. Moga terus dapat menjalani kehidupan dengan penuh senyuman, dengan penuh kekuatan kepada Allah SWT. Assalamualaikum. Saya doakan semua sihat-sihat dan jaga diri dan diberi perlindungan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doktor. Dr. Suki, tadi kata-kata terakhir daripada Dr. Samsu Ambia Ismail yang memberi terkesan kepada kita. Di samping kita ini memberi galakan emosi positif, pandangan yang cukup positif kepada anak-anak, terutama kepada pesakit COVID ini, di hujungnya dia memberi satu intipati yang cukup bermakna kepada kita, iaitu berdoa kepada Allah SWT. Sedikit komen daripada kata-kata doktor tadi. Ya, terima kasih. Kita dapat banyak informasi, maklumat daripada pesakit sendiri dan satu family yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila disebut tentang doa, Nabi SAW menyatakan Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua. Kami sekeluarga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih dengan rendah dirinya pada seluruh mereka di luar sana yang tak putus-putus, tak berhenti memberikan kekuatan dan semangat bagi kami dan juga mendoakan kami agar kami segera pulih dan bebas daripada COVID ini. Amy, pertama sekali Amy nak ucapkan jutaan terima kasih pada ahli keluarga yang tak putus-putus mendoakan kami agar sembuh. Syukur sangat, hanya Allah dapat balas jasa baik semua. Dan seperti sedia maklumlah, kita orang dekat hospital memang dijaga oleh doktor, nurse, cleaner juga. Amy juga ucapkan ribuan terima kasih kerana menjaga kami sehingga kami sembuh, sehingga kami discharge satu keluarga.
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa keluarga, rakan-rakan yang sentiasa mendukung saya, mendoakan saya untuk cepat sembuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih. Stay safe. Stay at home. Stay at home. Stay healthy and be strong. And be strong. Nhiễm nCoV. Tại Malaysia, bác sĩ Samsu Ambia Ismail cùng vợ và 5 đứa con đều dương tính với COVID-19 nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan chiến đấu với virus. Hôm ngày 27 tháng 3, mạng xã hội Malaysia lan truyền đoạn video do cô gái 17 tuổi Erika Slamim Samsu Ambia, con gái bác sĩ Samsu Ambia Ismail, chia sẻ lên Twitter. Video cho thấy Erika cùng 4 người em đang được điều trị và cách ly tại bệnh viện Telik Inton. Dù cả nhà tôi đều dương tính với COVID-19, chúng tôi sẽ vượt qua và chiến thắng căn bệnh này cùng nhau. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của chúng tôi đều ổn định. Chúng tôi làm video này như một cách để giải trí khi ở trong viện, Erika viết. Video hiện đã thu hút hơn 412.000 lượt xem. Theo Mothership, bác sĩ Samsu Ambia Ismail là chuyên gia và trưởng khoa cấp cứu, chấn thương tại bệnh viện Telik Inton. Anh đã bị cách ly trong viện được 6 ngày sau khi là thành viên đầu tiên trong nhà được chẩn đoán nhiễm nCoV. Một ngày sau, Erika Slamim, 4 đứa em tuổi từ 8 đến 15, và mẹ cũng bị đưa đi cách ly và cho kết quả dương tính. Chúng tôi đang chiến đấu với virus bằng chính các kháng thể của mình và hy vọng sẽ sớm khỏe lại sau 14 ngày, Erika viết. Nhiều người dùng mạng Twitter động viên và cầu chúc điều tốt đẹp đến với gia đình, sau khi cô gái 17 tuổi tiết lộ các triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm đang tấn công hàng trăm quốc gia trên thế giới. Theo Erika, bố cô bị sốt, ho, khó thở trong khi 5 chị em cô và mẹ chỉ bị sốt. Đặc biệt, Erika khuyên những bệnh nhân COVID-19 khác hãy tiếp tục cầu nguyện và đọc kinh Koran, đồng thời nhắn nhủ, nếu bạn phải nhập viện, đừng trở nên lười biếng, mất tinh thần. Hãy vui vẻ lên, Thượng Đế sẽ phù hộ chúng ta chiến đấu với căn bệnh này. Hướng dương theo Mothership, nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất. 已经就是接着下来的这一段时间呢，都有进行3次的检测，都验到他们是阴性的，就证明说一家7口已经成功痊愈，然后可以出院，但是还是要在家里隔离，对不对？对，就是允许被出院，但是还在家里呢进行着14天的隔离的。那我们今天呢也联系到呢有关的这个家人就是 Datuk Samsu。Dr. Samsu. Doktor? Hi, Doktor. Hi, Doktor. Hi. Hi. Oh, sekeluarga. Hi. Sekarang dekat rumah ke? Ya, at home. Oh, boleh tanya tak Dr. Samsu, bagaimana keadaan sekarang ya dekat rumah? Ya, kita masih dalam home quarantine lah. So previously for 16 days hospital quarantine. Now I think the different, biasanya kita dapat tengok TV dan kita boleh cook lah. We are well in terms of our health. Kita dah sihat dah sekarang. That's nice. That's nice. Yeah, very good, right? Okay. Dekat hospital tu, actually dekat, I think sepanjang 10 hari lebih kan. So apa rawatan dijalankan? Any rawatan dijalankan masa tu hanya ambil ubat ke ataupun macam mana? Different. Me because saya ada pneumonia disebabkan COVID. Saya dapat ada lung infection, so I punya different sikit lah. A bit dia lebih banyak rawatan. Saya dapat antibiotik, antiviral dan juga ada satu lagi jenis ubat lah untuk merawat saya punya penyakit. For my wife, dia tak ada jangkitan kuman tapi dia ada fever dengan running nose, cough. Dia dapat one type of medication. For the rest of my kids, dia orang just post fever, so they only have to monitor, observe. So maksudnya doktor, bila pergi check up tu semua orang punya condition, symptom semua tak sama. Betul ke? Ya, tak sama. I think saya dapat yang paling teruk sekali lah. Pasal saya ada masalah perubatan juga, masalah paru-paru. Dan saya ada masalah tu, saya first yang expose pada COVID tu lah. So saya suffer lebih sikit lah dengan my wife, suffer and my eldest daughter. My eldest to send to hospital to get, I think 2 consecutive day, 2 hari berturut to get treatment and IV treatment. Saya tahu. Ya, salah seorang anak doktor boleh fasih dengan bahasa Mandarin kan? Yang mana satu ya? This one. Erika. 所以是会说中文是吗？你好。好，我好。现在回到家里感觉怎样呢？
比较好啦。Compared hospital 哦，在家里是比较好的。哎，可是你们现在回到家了，有没有说有一些也是会做一些防疫的工作啊，一些langkah penjagaan还是怎样的？那我们是只要坐在家里面，然后没有 medication 什么没有的。可是我们不可以出去。来 raw material 外面人带给我们的。那个时候你被确诊的时候，你身体是怎样的？你就开始发烧、咳嗽等等，还是怎样？有got high fever for a few days。身体痛，然后有 cough and flu for only lah, and then after that 没有了。Okay, like last kali nak tanya doktor, ada tak nasihat untuk penonton kita yang tengah watching Living Delight ni? So nasihat saya yang tengok ATV live ni, I think now the whole Malaysia is surrounded with dia dah ramai sangat orang COVID. So benda ni you tak boleh nampak dia. Tapi kalau takut kita terjangkit dengan COVID ni. So apa punya nasihat ialah kita kena dengar apa yang authority yang kerajaan cakap. Maksudnya kita kena distance, not like this, social distance. Kita kena cover our face and also always clean our hand. So if ada simptom-simptom, contoh demam, batuk, sesama dan kita suspek ada orang yang kena, segera dapatkan rawatan di hospital. Untuk mencegah, terutama orang-orang yang ada masalah perubatan, kencing manis, masalah paru-paru, dia lebih terdedah dan juga lebih berbahaya jika dijangkiti dengan COVID-19. Okay. Dengar kata doktor, stay at home. Yes. We try to break this chain by staying at home. Ya, stay healthy. Dengar kata doktor selepas 14 hari, kalau doktor dah sihat, doktor kena balik hospital. Ya. Saya sudah dekat almost 1 month tak kerja. So saya kena tolong all my friends, kawan-kawan saya yang masih kerja dengan bertungkus lumus, double shift. They are working extra hours because ramai saya punya staff, ramai saya dikati dengan kecemasan yang get infected with COVID. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor, terima kasih keluarga doktor juga. Okay, thank you. Bye. Stay home, stay healthy, watch ATV. Okay. 那么其实大家也听到呢，我们刚刚医生呢就是给了一些建议，真的呢就是要留在家里边。 Saya ingin mengucapkan kepada seluruh pelayan yang hidup sana yang bertungkus lumus dalam memerangi wabak ini, anggaplah anda semua adalah insan yang terpilih dan istimewa yang sama-sama berada dalam lipatan sejarah negara memerangi wabak COVID-19 ini. So, teruskan usaha anda, kuatkan semangat, cekalkan iltizam dan juga yang paling penting, jaga keselamatan diri dan kesihatan diri semasa menjalankan tugas. Anggaplah hari raya kita ini dalam satu bentuk normal baru untuk kita sama-sama merayakan bersama rakan-rakan petugas. Dengan itu, kami dengan penuh rendah diri dan tulus ikhlas ingin mengucapkan kepada semua pelayan di luar sana, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Ataupun PKPB dengan hari yang lama dah berbulan-bulan dan dah masuk bulan 6, dah separuh tahun dah. Jadi kita nak bincang berkenaan dengan kemungkinan berkenaan dengan gelombang seterusnya mengenai dengan COVID-19 ini. Kita nak bersama dengan Dr. Samsu Ambia Ismail Ahmad, merupakan Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih bersama kami, Doktor. Terima kasih. Ya, sama. Sihat Alhamdulillah sihat. Raya okey, Doktor? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih, Masya. Berkenaan dengan kita masih lagi berada dalam Syawal ni. Jadi kita ni kalau Syawal 30 hari raya. Ya, betul. Tapi tahun ni berbeza sedikit lah kan. Kita berdepan dengan pandemik dunia ini. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tahu juga berkenaan dengan perkembangan terkini COVID-19 di negara kita. Ya, saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar MSI dan juga rakan di pentas. Ya, kita raya ni memang sebulan. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita nampak
dengan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang dilaksanakan oleh kerajaan dapat dipatuhi, walaupun ada juga yang tidak patuh pada arahan rentas negeri. Tapi alhamdulillah, walaupun kita dengan kawalan itu, dengan ada sedikit ketidakpatuhan, nampaknya kes-kes agak stabil. Tidak ada sebarang menunjukkan peningkatan yang agak ketara, kecuali beberapa kes yang dilaporkan di depo tahanan yang menunjukkan peningkatan. Sampai sebenarnya penjangkitan dalam kalangan warga kita tak berapa tinggi. Tapi ialah Tapi dah raya-raya ni macam mana risau, tu? Saya kerja di Jabatan Kecemasan sebagai ketua jabatan sana. Yang ni kita risaulah bila kita ada aktiviti-aktiviti rentas negeri atau aktiviti-aktiviti yang mungkin menyebabkan kita berkumpul. Mungkin berlakunya penularan COVID-19 ni, kerana kita tahu kes-kes penularan. Tapi alhamdulillah setakat ni di hospital saya, di Hospital Intan, tidak ada kes-kes. Walaupun peningkatan kes tu sedikit tinggi, tapi bukan kes-kes COVID lah. Kes-kes yang disaring ada tinggi sikit. Tapi pastinya KKM sendiri, kalian sendiri sebagai frontliners telah bersedia sekiranya wujud kluster baru yang membabitkan Hari Raya ni, memang dah standby lah maknanya. Alhamdulillah, kalau kita tengok kerajaan dan juga pihak KKM memang bertungkus lumus. Saya rasa tidak ada siapa yang raya. Setiap hari kita dapat input daripada Menteri Kanan dan juga Kementerian Kesihatan di bawah Datuk Dizi lah, yang memberikan maklumat terkini. So memang kalau kita bincang pasal bencana wabak ni, kita ada beberapa fasa lah kan. Kadang-kadang dia kata fasa pertama tu fasa prevention, mitigation. Lepas tu kita fasa preparedness, kita respon dan juga recovery. So sekarang ni kita dah respon dah itu bila gelombang kedua. Sekarang ni recovery, saya tengok Kementerian Kesihatan ambil langkah sedikit untuk menenangkan sikit petugas-petugas frontliner ni, supaya kita dapat tambah balik kita punya tenaga. Energi itu sebelum raya itu, bila kita tengok jumlah kes agak stabil, Ketua Pengarah membenarkan kita mengambil cuti. Pasal kita tahu menangani COVID ni kita kena jaga dua benda lah, fizikal staff sendiri dan juga mental lah. Jadi kalau kita tak jaga, tapi alhamdulillah pihak kerajaan dan juga pihak kementerian dia nampak benda ni. So kita bagi sedikit kelonggaran untuk berehat, tapi tak boleh raya, cuti raya tak boleh lah, untuk kita bersedia untuk jika berlakunya gelombang lepas PKPB ni. Pasal kita ada pergerakan sikit kan, so mungkin ada gelombang. Banyak sebenarnya soalan nak kita ajukan kepada doktor ni, dari segi penugasan, dari segi pengalaman diri itu sendiri. Kita bukan berdua, di hujung sana itu dia contingent. Assalamualaikum. Rumah biru. Dondon kami hari ini. Baik, doktor, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Doktor, kalau kita nak tanyakan sedikit sebanyak, mungkin sedikit, apakah sebenarnya persediaan yang perlu kita lakukan dari segi mentalnya? Kerana kita dah kondisikan diri kita dah biasa dengan PKP, PKPD, PKPB sekarang ni, dan mungkin sebarang apa perbezaan atau perubahan selepas ini, apakah mungkin cara terbaik untuk kita kondisi diri kita untuk lebih bersedia menghadapi apa-apa perubahan pun selepas ini? Sudah ada dua lah. Satu pada yang bertugas untuk mengawal wabak, persiapan kita sebagai new normal. Saya dulu pernah jadi pesakit lah sebenarnya. So sekarang ni saya juga frontliner. So bagi frontliner ni kita ada dua lah norma baru kita ni kan. Ialah di kalangan rakan saya. Tapi bagi orang awam ni dia kena ada new normal lah. Saya rasa lah tidak akan berterusan lah kita duduk di rumah ni kan. Sekarang dia dah suka. Dulu orang tak suka duduk rumah kan, boring-boring kan. Kita tengok sekarang ni bila kita nak suruh kerja dah mula malas balik kan. Oh tak, itu psikologi biasa tu. Itu new normal lah. So new normal ni orang awam ni ada orang kata kalau kita bincang pasal risiko ni ada banyak cara lah. Satu, kita elak daripada risiko. Maksudnya duduk kat rumah lah. Kalau tak boleh elak macam kita lah, macam wartawan, macam orang MSI, saya kerja terpaksa keluar. Terpaksa kan, demi tugas, kita kena jagalah yang dikata tu kan, social distance, untuk mengurangkan. Tapi dah terkena, kita terpaksa pergi cepat mendapatkan rawatan, dan juga kita kena ada satu stigma, kita cuba hapuskan stigma dia lah. Walaupun saya ni, kadang-kadang kesian juga, saya ni dah bebas COVID sebenarnya kan. So raya itu bolehlah, raya pertama kita dibenarkan 20 orang kan. Ada orang yang takut nak jumpa saya lagi. So saya tak tahu stigma masyarakat tu, kadang-kadang ada stigma, dia ni COVID tak boleh datang. Saya pernah ada orang tu datang balik tu, dia tak dibenarkan kerja 2 hari. Pasal lepas datang melawat rumah saya. Itu new normal kita. Doktor, sebenarnya secara jujurnya bukan hanya pasal raya. Sekarang ni pun kebimbangan itu ada. Tu stigma dalam kalangan kami ni. Baik. Sebenarnya banyak. Tapi itu stigma yang harus kita
kita kendalikan dengan baiklah ya. Pastinya ini antara soalan yang boleh kita apatah lagi doktor seorang frontliners kan mendapat ketika bertugas berperang dengan pandemik ini. Dan kita nak tanya juga bagaimana doktor berada dalam situasi itu, apatah lagi mengetahui bahawa ahli keluarga turut mendapati positif kan. Itu sebentar nanti kita berehat seketika dulu, boleh doktor? Boleh, insyaAllah. Doktor jangan sedih doktor. Okey, kita akan bersama dengan doktor sekali lagi dengan rakan Rumah Biru di hujung sana nanti. Semuanya selepas ini di MHI. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Saya masih bersama dengan Dr. Samsu Ambia Ismail Ahmad, merupakan Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Datuk Intan, Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Kementerian Kesihatan Malaysia. Panjang benar, ya nak sebut. Terima kasih doktor. Saya bersama kami dan juga Eli serta Sofia. Saya nak tanya soalan dulu, nak jawab. Silakan. Okay. Saya perlu tanya soalan ni doktor. Sebab sebelum ni bila kita membawa topik ini dan kami panggil pegawai perubatan dan sebagainya, pegawai kementerian, menyatakan seboleh-bolehnya untuk memastikan kita ada kawalan kendiri ni, kita anggap semua orang di sekeliling kita ada COVID. Supaya kita dapat jaga. Jadi apabila doktor sebutkan yang doktor orang tak nak datang rumah sebab doktor dan keluarga pernah mengalami ini, bagaimana doktor mengendalikan dan memahamkan orang di sekeliling Kelantan dan sebagainya, termasuklah kami yang dapat tahu, okay, Dr. Syamsul datang ke MHI ni, yang ya kita perlu ada mindset seperti itu, tapi kita masih boleh mengawal keadaan ini, masih boleh dikendalikan. Managing the expectations. Ya. Agak suka kalau kita maklum pada orang yang ada technical background. Kalau dia tahu sedikit medical, dia tahulah. Maksudnya kita bila kita walaupun itu ada kes-kes yang Datuk Pengarah kata masih positif, sebenarnya tidak ada kebolehjangkitan dia itu kan. Macam saya ni macam itulah. Tapi untuk orang awam ni suka kita nak explain secara jelas macam itulah. Biasanya ada kemungkinan orang yang pesakit COVID ni yang dilaporkan boleh dapat semula kan. Tapi ialah kita tengok dalam 70-80% yang kena COVID ni ialah yang tidak bergejala. Tapi bila kita ada kawalan rentas negeri semua ni, kita dapat mengawal kluster-kluster tu, kita tahu di mana kluster tu duduk. Tapi bila berlaku besok, bila kita buka PKPB ini, kita akan nampak kluster tu akan bertebaran lah. Jumpa konteks sini, dan yang tidak bersimptom tu kita akan agak risau. Jadi kita tu pasal kita akan new normal kita ni, akan kita kena terpaksa kekalkan juga. Sehingga betul-betul declare by kita punya authority yang kita ni dah, saya tak tahulah berapa lama ni normal ni kan. Kita tetap kena kekalkan tu. Pasal yang tidak bergejala. Contoh sendiri yang saya tengok pada anak-anak saya lah. Ada yang tidak bergejala bila dia masuk ke ward tu. Tapi dia boleh menjangkiti. Jadi itu kita kekalkanlah. Walaupun benda tu dah jadi normal baru gitu, tapi kita ada sedikit kita kena jaga-jaga sikit lah, berjaga-jaga. Untuk waspadaan tu masih lagi perlu ada. Tapi janganlah over sangat kan, sampai kan tak nak captain rumah pula kan, kesian. Dia tak nak bercakap kan. Rasa kawan. Macam mana sebab frontliners ini disanjung. Kan, kita menyanjung macam mana pengorbanan frontliners dan sebagainya. Doktor sendiri menjalankan tugas doktor di barisan hadapan, di ward kecemasan dan sebagainya. Tapi bila doktor disahkan positif, kan? Ketika itu bagaimana? Ketika disanjung tetapi tiba didapati diri sendiri positif dan seluruh ahli keluarga turut dijangkiti. Perasaan ketika itu? Ya. So sebenarnya saya frontliner ni taklah minta disanjung kan. Saya rasa banyak juga yang orang nampak frontliner tapi sebenarnya ramai sebenarnya yang terlibat sama dalam mengendalikan COVID ni. Saya cakap kan pada frontliner ni kan, kita ni anggaplah kita ni antara orang yang terpilih kan. Tak semua orang yang terpilih untuk sama-sama. Ni frontliner je kan ni kan, yang terlibat dalam media masa ni, orang media yang terlibat dalam sejarah negara kita lah. Saya rasa bangga juga kita terlibatlah sejarah negara kita melawan satu wabak yang digeruni oleh dunia. Kan? Tapi bila saya terkena, ialah saya macam orang lain lah. Bila kita dengar tu kita takut. Kan? Bila kita tengok orang yang kena tak boleh balik rumah, kalau mati waris tak jumpa. Tiba-tiba saya kena. Dalam masa saya tahu ahli keluarga saya tak sihat. Kan? Jadilah kepala saya, selain saya fikirkan diri saya fikirkan keluarga lah, pasal saya ni keluarga kan. Saya takutkan bila wabak ni, bila wabak, benda tu menjangkit. Bila tak semua masuk hospital, siapa akan jaga anak-anak saya yang kecil-kecil lah. Kalau dah besar, saya tak kisah. Jadi itulah saya rasa macam satu batu tu kepada saya.
Alamak, macam ni kan. Sepanjang perjalanan saya daripada Teluk Intan dibawa ke Ipoh waktu maghrib tu, bila result saya keluar pukul 6, pukul 7 dah kena ambil. So kata-kata terakhir saya lah, kalau ni lah kata-kata terakhir saya cakap kan. Pasal kita di kuarantin, jaga diri saya kata, jaga budak-budak kan. Jadi kita tak ada saudara mara nak ambil. Jadi sepanjang perjalanan, walaupun saya agak teruk masa tu kan, sakit saya, tapi itu lebih saya fikir lah. Tapi Alhamdulillah dari segi yalah, sebelum saya buat, saya swab pertama negatif, swab kedua buat positif. Jadi saya tak nak buat swab kedua tu pasal saya harapkan saya tak nak buat supaya keluarga saya tak diswab. So biar saya semua. Tapi masa tu doktor dah demam. Teruk lah, memang teruk lah. Ada sense of denial tak masa tu, doktor? Memang kalau kita bayar psikologi bila kita kena, first sekali kita akan cuba mendeny lah. Kita akan cuba menafi yang kita kena kan. Confuse sama masa tu kan. Berlabai bercelaru kan. Tapi dah banyak benda masuk kan, tengok pula cerita-cerita, tengok pula video-video yang dikongsi di media masa macam mana kes-kes COVID. Jadi macam itulah. Itulah perasaan saya kan. Memang suka nak digambarkan bila seluruh hari keluarga. Maknanya doktor masuk dulu. Saya dibawa dulu. Jadi saya tak ada kontrol lah. Out of control of my family. Pasal bila saya dibawa, dia automatik kena disaring. Pasal itu syarat dia. Ada kontak rapat, semua yang berhubung disaring. Doktor tahu tak, ada tak masa atau detik kritikal di mana doktor sedar ataupun tahu yang anak-anak dan keluarga pun mempunyai simptom yang mungkin pada tahap yang agak membimbangkan masa tu? Ada tak pengetahuan masa tu, ataupun sebab dah terpisah memang tak tahu apa nak jadi ke macam mana? Saya boleh berhubung lagi lah, Tapi yelah, kita COVID ni dia kata ada 4 tahap. Satu yang tidak bergejala, 2 ada bergejala ringan, yang ketiga macam saya lah, bergejala yang ada pneumonia, dan yang keempat tu kita terpaksa mengguna bantuan. Jadi anak sulung saya tu agak teruk jugalah. Dia masuk ward, bukanlah kita terpaksa bawa dia jatah kecemasan masuk air. Isteri saya pun demam agak panjang, hilang selera makan semua lah. Yang lain tu ringan-ringan sajalah. Tapi bila dapat tahu seluruh keluarga kan berada dalam satu, apa rasa macam mungkin kelegaan ke walaupun berada dalam situasi yang tak sihat? Separuh beban saya dah selesai lah saya rasa. Walaupun tak sihat, saya nampak kat depan saya kan, keluarga kan. Nampak okey, lega Alhamdulillah. Itulah yang saya telefon doktor di Ipoh. Boleh tak kami duduk bersama? Kan, biarlah walaupun kita jarak, tetap jarak. Jadi mungkinlah doktor sedikit nasihatlah kepada orang luar, orang ramai kan. Stigma ni, nak pecah stigma ni susah kan. Jadi sebab doktor ni mengalami pengalaman tersendiri dan juga mungkin ada kata-kata yang perlu dikongsikan lah berkenaan dengan stigma masyarakat yang masih lagi utuh berkenaan dengan mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Ya, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada terutama keluarga saya, keluarga isteri saya, adik-adik saya, dan juga masyarakat lah. Bila saya ada itu terhebah sikit, saya punya cerita ni ramai yang mendoakan, tu memang sedikit sebanyak membantu saya dari segi penyembuhan dan juga semangat saya sekeluarga untuk melawan menjangkit COVID ni kan. Itu ialah stigma yang bagus untuk kita ni lah. Tapi ialah masyarakat ni perlu ada stigma sikit untuk kawalan kendiri. Wajib ada, jangan terlampau selamba sangat. Saya ni tak pernah datang Kuala Lumpur. Pasal saya ada 2 bulan saya dapat rentas negeri. Alhamdulillah sebab MHI ni. Alhamdulillah. Saya tengok, saya duduk di homestay tu, saya tengok dia orang dah tak apa-apa berjaga-jaga lah. Saya tengok dia tak pakai topeng. Saya semalam tak masuk lift tu, dia kata tak apa, masuk je penuh-penuh. Jadi tak boleh juga lah kan. Saya kan, saya dapat ada kotak tu, saya duduk dekat bangunan baru tu kan. Saya kata, tak boleh. Dia kata, tak apa, masuk je. Dia tengah tak pakai topeng. Jadi tak boleh sampai macam tu sekali kan. Mungkin kalau saya bagi tahu saya terkena COVID, dia mungkin tak bagi masuk. Itu privilege Pak. Jadi cubalah, walaupun kita jangan terlalu over sangat, tapi jangan terlalu longgar. Jangan ambil ring mudah lah COVID ni. Pasal kita tahu COVID ni kan, walaupun tak ramai mati, tapi dia punya progress disease tu cepat. Kalau terutama orang yang ada masalah paru macam saya lah, saya ada masalah paru dulu kan sebelum saya terkena COVID. So dia mudah merebak dan dia punya pengakhiran dia mungkin tidak baik lah. Jadi jangan terlampau sangat stigma pada orang yang tak ni, tapi jangan terlampau ambil mudah pasal COVID ni. Dan juga itulah, sama-sama lah kita berdoa kan supaya new normal kita ni kembali normal yang asal balik lah. Saya rasa untuk saya frontliner ni new normal agak menjerih dan meletihkan juga lah, pasal kita terpaksa pakai pakaian yang tidak selesa, duduk pula tempat yang tidak selesa kan, hari-hari kena saring mandi dulu sebelum balik pasal kita risaukan keluarga. Jadilah agak segera berakhir lah.
Ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian ini. Dan terima kasih banyak juga atas jasa pengorbanan hingga hari ini rentas negeri untuk kami untuk membawakan sedikit ilmu kepada kami ini. Terima kasih banyak-banyak. Kami doakan yang terbaik untuk doktor, keluarga, semoga dilindungi oleh Allah SWT. Okey. Terima kasih. Terima kasih MSI. Terima kasih doktor. Dapat menjalankan tugas. Ya. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang bertugas di luar sana, terutama kawan-kawan saya di KKM yang sentiasa bertukar lumus. Anggaplah kamu ni adalah insan-insan yang istimewa yang menjaga rakyat Malaysia ni untuk kita sama-sama dilindungi daripada penyakit COVID ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, kita nak berehat seketika. Kita nak saksikan dulu juga sedikit paparan ucapan Hari Raya yang telah dihantar oleh kalian di MHI. Tim Pagi Suria digegarkan oleh Glow Glow Beauty Skin dan Putih Collagen. Dapatkan packaging terbaru. Pastikan original, pastikan ada hologram. Baru beli cantik weh. Alhamdulillah, di kesempatan ni Ganji, kita nak ucap ribuan terima kasih dan tahniah kepada KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia sebab semakin hari semakin banyak kes yang pulih daripada COVID-19. Yes. Alhamdulillah. Tapi itulah bila aku fikir balik kan, siapa yang terkena COVID-19 ni, apa perasaan dia kan saya kan? Mesti rasa down, rasa macam tak nak buat apa-apa kan? Betul. Tapi tidak kepada keluarga ini saya. Keluarga ni viral keluarga ni. Viralnya asalnya satu keluarga ini terkena positif COVID-19. Betul. Lepas tu viral pula sebab anak-anak dia buat TikTok semasa dalam proses kuarantin kan. Tapi alhamdulillah berita yang baru kami terima, sekeluarga daripada family Dr. Samsu ni dah pulih daripada COVID-19. Yes, alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini juga sebenarnya kita dah ada Dr. Samsu di talian. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah doktor, semuanya pulih dengan selamat Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, berkat doa semua di luar sana. Terima kasih. Okey doktor, boleh tak kongsi sikit doktor macam mana permulaan ni satu family kena ni macam mana doktor? Saya memang kerja di hospital hospital Teluk Intan kan. Jadi dalam bekerja ni pastilah kita terdedah pada semua penyakitan yang ada di bawah. Tapi masa tu memang hangat COVID. Saya masa tu tak ada lagi kes COVID. So saya kerja macam biasa walaupun tiba-tiba saya demam dan juga sakit-sakit badan macam kita dapat viral fever kan. So seterusnya saya tengok anak saya jatuh sakit. Tengah kerja tu jatuh sakit dan juga diikuti oleh semua ahli keluarga saya. Saya dah rasa syak sesuatu yang pelik lah. Tapi masa tu tak ada kes. Jadi saya buat test untuk macam biasalah untuk test takut tinggi kan. Tapi negatif lah for sure kan. So tiba-tiba ada satu kes muncul di Teluk Intan dan jadi kami terpaksa di screen lah semua kan COVID yang pasal kita duduk frontline kan. So tiba-tiba first tu saya negatif walaupun ada dah 8 orang aku positif. Saya lega lah tapi keadaan saya masih merosot lah, dia makin teruk pada biasa. Dan kawan-kawan semua minta saya buat second test. Saya tak nak buat sebenarnya pasal saya risaukan anak saya kan. Pasal saya takut bila saya kena ambil macam kawan-kawan yang lain, apa nasib mereka kan tinggal kat rumah ni kan. Kita ni orang jauh tak bukan orang tempatan kan, jadi tak ada orang sanggup nak jaga. And then pasal dah nampak teruk sangat, terpaksa lah rumah saya pun kata pergilah cek. Saya pun sendiri malam tu pukul 1 pagi saya telefon jabatan saya untuk saya buat test. Dan yelah saya dah jangka dah pasal terus besok petang tu dah dapat result saya positif dan saya terpaksa diambil untuk dibawa ke hospital Ipoh tu memang tragedi sama tu kan. Jadi saya bawa terus anak saya, bila hantar saya tu saya terus buat screen untuk anak-anak sedang isteri saya lah pasal saya tahu dia orang dah demam lama kan. So dia orang the next day lepas saya masuk ward, syukur Alhamdulillah bagi saya lah, bukanlah syukur dapat penyakit tu kan, tapi saya rasa satu kerisauan saya tu dah hilang lah. Maksudnya kita akan duduk bersama-sama sekeluarga. Supaya tak terpisah lah kan. Dan tak ada orang pun sanggup nak menjaga sekarang ni. Betul. Awal-awal dia lah. Awal pengalaman saya. Tapi doktor, saya pelik family doktor ni walaupun terjadi kes ni tapi semangat dia lain macam. Boleh buat TikTok apa semua macam mana. Itu merupakan satu motivasi yang bagus lah sebenarnya. Betul. Motivasi kepada orang di luar sana walaupun risaulah kalau kena COVID ni. Tapi dia ceria. Ceria je. Mungkin doktor boleh komen sikit lah kat sini. Ya, kita pun orang baru yang dalam COVID ni kan. Saya pun tak pernah tahu macam mana COVID. Pasal tu semua orang takut kan. Bila kita bukan dalam golongan COVID tu, semua orang takut kan. Satu Malaysia, satu dunia memang takut kan. Tapi bila kita kena memang peringkat awal 5-6 hari tu, saya memang tak ada mood. Anak saya pun tak ada mood. Masih di Ipoh.
So bila kita dah dalam proses rawatan, kita dah mula sembuh kan. Saya masih lagi pasal saya dalam keluarga saya paling teruk lah dengan isteri saya. So anak saya bila sampai ke daripada transfer daripada Ipoh ke Teluk Intan tu, anak saya dah mula buat something lah untuk saya Ipohkan. Ayah dia masih pari kan. So dia buat benda-benda yang funny kan untuk dia orang ni lah. Tapi dia orang tak lah post pun. Saya pun tak tahu pasal benda-benda macam ni kan. Saya tak pernah involve langsung dengan babak TikTok kan. Oh tu macam ni. Lepas tu tiba-tiba saya tidur pagi tu dia cakap apa dia tu ramai orang tengok lah dia kata. Lepas tu saya takut janganlah buat benda macam ni kan. Selalu saya pun tak suka kan tengok TikTok ni kan. Saya kata lebih-lebih kan. Lepas tu bila saya tengok respon orang ramai tu banyak positif dan banyak inspirasi yang dapat dia orang kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah saya kata kan. Bukanlah benda ni saya nak menunjukkan. Kadang-kadang saya kesian pada orang yang tak bernasib baik. Aku dia kecil hati kan. Dia ni lebih. Tapi saya rasa bila kita nampak yang positif side tu, nampak dibagi kekuatan sikit lah. Betul. Orang akan turun sikit lah pada waris-waris yang ada anak-anak atau orang tersayang masuk orbit tu. Mungkin harapan. Mana tahu dah buat. Alright, Doktor, terima kasih banyak Sampai menebas je lah kan. Salam semua dekat family. Yalah, kita salam pada semua tim Suria. Baik. Bangga isteri dengan Fizi. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Alright. Semua rakyat Malaysia jaga diri, jaga kesihatan, duduk di rumah kan. Teruskan mendengar Suria FM melekat. Wow, boleh jadi DJ. Thank you. Alright, itu dia Dr. Samsu jadi